السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadirat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-142 daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Yang bermaksud, dan kami telah janjikan masa kepada Nabi Musa untuk memberikan Taurah selama 30 malam, serta kami genapkan jumlahnya dengan 10 malam lagi. Lalu sempurnalah waktu yang telah ditentukan oleh Tuhannya 40 malam. Dan berkatalah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun, yakni semasa keluar menerima Taurah, gantikanlah aku dalam urusan memimpin kaumku dan perbaikilah keadaan mereka sepeninggalanku, dan janganlah engkau menurut jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tibalah masanya surah ini menceritakan kepada kita satu lagi situasi yang dialami oleh Nabi Musa AS, iaitu situasi di mana baginda akan bertemu Allah untuk menerima kitab At-Taurah, dan bagaimana persiapan Nabi Musa untuk perkara tersebut dengan wasiatnya kepada saudaranya atau abangnya Nabi Harun AS. Syekh Muhammad Said Tantawi dalam tafsirnya Al-Wasit menukilkan kalam daripada pengarang Al-Kashaf, iaitu Al-Imam Az-Zamakhsyari, yang meriwayatkan bahawa Nabi Musa AS terdapat riwayat menyatakan bahawa telah berjanji kepada Bani Israel tatkala di Mesir, sekiranya Allah memusnahkan musuh mereka iaitu Fir'aun dan pengikutnya, akan baginda bawakan mereka atau berikan kepada mereka, datangkan kepada mereka satu kitab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandungi sesuatu yang akan mereka lakukan dan apa yang akan mereka tinggalkan. Maka setelah Fir'aun dimusnahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa AS meminta kepada Allah kitab tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda untuk berpuasa selama 30 hari, iaitu pada bulan Zulqa'dah. Setelah selesai 30 hari, Nabi Musa merasakan bau pada mulutnya akibat berpuasa, lalu baginda bersiwak. Lalu malaikat berkata kepada baginda, kami dapat mencium bau kasturi daripada mulutmu, wahai Musa, tapi engkau telah menghilangkan bau itu dengan bersiwak. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda untuk menambah 10 hari lagi, iaitu 10 hari dalam bulan Zulhijjah pula. Dikatakan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan baginda untuk berpuasa 30 hari dan melakukan pada hari-hari tersebut yang berupa amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke atas baginda pada 10 hari berikutnya kitab Taurah dan menyempurnakan pada 10 hari itu. Kalimah wa wa'adna iaitu al-muwa'adah
membawa maksud atau mengandungi maksud mufa'alah, iaitu suatu kata kerja yang melibatkan dua pihak yang saling melakukannya antara satu kepada yang lain. Cumanya di dalam ayat ini ia bukan bermaksud mufa'alah ataupun bermaksud saling berjanji antara satu sama lain. Tetapi dimaksudkan di sini ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk menyelesaikan munajatnya selama 40 malam sebagai persiapan persediaan untuk menerima At-Taurah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disokong oleh qiraat, iaitu qiraat yang berbunyi wa'adna, bukan wa'adna. Wa'adna bermaksud dan kami berjanji. Terdapat juga pandangan mengatakan bahawa sememangnya bahawa wa'adna itu mengandungi maksud saling berjanji, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menurunkan At-Taurah kepada baginda dan memerintahkan baginda untuk hadir, untuk datang serta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa yang sama, Nabi Musa juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan segala suruhannya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam telah berpesan kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam sebagai persiapan sebelum baginda berpergian untuk bermunajat kepada Allah dan juga untuk menerima kitab At-Taurah, dengan yang dirakamkan Allah dalam ayat ini, wa qala Musa li akhihi Harun akhlufni fi qaumi. Bermaksud dan berkata Musa alaihissalam kepada saudaranya Nabi Harun ketika baginda mengucapkan selamat tinggal kepadanya untuk pergi bermunajat kepada Allah, wahai Harun, hendaklah kamu menggantikan aku dalam menguruskan dan memimpin kaumku, dan awasilah mereka dalam apa yang mereka lakukan, dalam tingkah laku mereka, kerana mereka sangat perlukan pengawasan itu, kerana mereka adalah golongan yang lemah iman dan golongan yang mudah ditewaskan atau dipengaruhi oleh kehendak syahwat dan kehendak nafsu mereka. Dan disambung lagi firman Allah Ta'ala yang merakamkan pesanan Nabi Musa lagi, wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin, iaitu hendaklah engkau wahai Harun melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, yang memperbaiki kaummu itu atau kaumku itu, wala tattabi' sabilal mufsidin, dan janganlah engkau meneruti jalan orang-orang yang melakukan kerosakan. Dan kita dapat lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam melalui wasiat yang disampaikan oleh baginda kepada Nabi Harun ini, seolah-olah menunjukkan bahawa baginda, iaitu Nabi Musa alaihissalam, dapat merasakan sesuatu yang tidak baik yang boleh berlaku pada kaumnya, dan sungguhnya apa yang baginda jangkakan itu telah pun berlaku, iaitu setelah baginda berpergian dan meninggalkan kaumnya, lalu mereka telah mengambil kesempatan di atas ketiadaan Nabi Musa dan mengambil kesempatan di atas kelembutan Nabi Harun, lalu mereka sanggup untuk menyembah patung anak lembu yang dicipta oleh seseorang yang bernama Samiri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat ayat yang ke-143 pula daripada surah Al-A'raf. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Yang bermaksud, dan ketika Nabi Musa datang pada waktu yang kami telah tentukan itu, dan Tuhannya berkata-kata dengannya, maka Nabi Musa merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku, yakni Zatmu yang Maha Suci, supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak sekali-kali akan sanggup melihatku, tetapi pandanglah ke gunung itu,
maka kalau ia tetap berada di tempatnya, nescaya engkau akan dapat melihatku. Setelah Tuhannya bertajalli kepada gunung itu, maka tajallinya itu menjadikan gunung itu hancur lebur dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Setelah ia sedar semula, berkatalah ia, Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku bertaubat kepadamu dan akulah orang yang awal pertama beriman pada zamanku. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Al-Quran seterusnya mengisahkan kepada kita apakah yang dialami oleh Nabi Musa AS setelah tiba di Turi Saina untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Dan tatkala Musa AS tiba dan sampai pada masa yang ditentukan oleh kami, kata Allah, lalu ia berkata-kata lalu ia berada di situ dan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata dengannya iaitu tanpa perantaraan malaikat. Lalu apa kata Nabi Musa AS? Qala rabbi arini anzur ilaik. Berkata Musa AS tatkala Allah berkata-kata dengannya dan ia mendengar daripada kata-kata itu, Rabbi arini, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku zatmu yang mulia. Dan ia bermaksud, wahai Tuhanku, berikanlah aku keupayaan untuk melihatmu, atau muncullah untukku agar aku dapat melihatmu. Lalu Allah menjawab permintaan itu, qala lan tarani. Berfirman Allah, wahai Musa, kamu tidak akan sekali-kali dapat melihatku, tidak akan sekali-kali mampu untuk melihatku, kerana kamu pada keadaan ini dan situasi ini ketika kamu masih lagi di atas muka bumi di dunia ini, maka kamu tidak akan dapat melihat zatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun di akhirat, maka telah sabit dalam hadis-hadis yang sahih bahawa orang-orang beriman akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Allahumma amin. Kemudian Allah berfirman lagi, walakin inzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Bermaksud, kamu wahai Musa tidak akan sekali-kali mampu untuk melihatku sedangkan kamu di dalam kehidupan duniawi ini. Akan tetapi cubalah engkau lihat ke gunung itu atau ke bukit itu yang nyata lebih kuat dan gagah daripadamu. Sekiranya bukit itu terus berada di posisinya atau di tempatnya tatkala aku bertajalli kepadanya pada hari ini, maka kamu akan dapat melihatku. Falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menzahirkan atau bertajalli di gunung dengan suatu keadaan yang hanya Allah Taala saja yang mengetahui, yang selayak baginya dan keagungannya, ja'alahu dakka, lalu Allah telah menjadikan atau menyebabkan gunung itu hancur. Lalu wa kharra Musa sa'iqa. Maka kegemparan tersebut, kedahsyatan situasi melihat gunung hancur kerana tajalli Allah Subhanahu wa taala itu, maka Nabi Musa AS telah jatuh pingsan serta merta. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maka setelah Nabi Musa sedar daripada pingsannya, lalu ia kembali kepada keadaan awalnya, lalu baginda mengungkapkan dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, subhanak, maha suci engkau ya Allah daripada segala kekurangan yang tidak selayaknya untukmu sebagai Tuhan. Tubtu ilaika, aku memohon keampunan dan bertaubat kepadamu disebabkan atau di atas soalan atau permintaan aku terhadapmu itu. Wa ana awwalul mu'minin, dan akulah orang yang pertama sekali beriman kepadamu dengan keagunganmu dan kemuliaanmu, dan akulah, ataupun dikatakan bahawa akulah orang yang pertama beriman bahawa tidak akan ada sesiapa yang melihatmu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.